Usia Ismail kini sudah pun menginjak 64 tahun. Sudah 2/3 kehidupannya dihabiskan untuk membangunkan gua ini menjadi seperti apa yang dapat dilihat hari ini. Dia tahu lambat laun anaknya pula yang akan mengambil alih menguruskan pentadbiran kawasan ini nanti. Oleh sebab itu, Ismail sejak awal telah melatih Aidit untuk peka terhadap keperluan menjaga persekitaran gua ini. Lazimnya, 2 minggu sekali mereka akan membersihkan dinding gua daripada sarang labah-labah. Ismail mahu kaligrafi surah Al-Kahfi di dinding gua terjaga rapi, apatah lagi baginya ia wadah terbaik untuk berdakwah kepada pengunjung. Bila pelancong datang dan kita ada ayat-ayat kaligrafi itu di dalam gua dan dia orang masuk, dia orang terkejut. Dia orang bertanya, ini apa, ini apa, ini apa. Daripada situlah dapat peluang kita untuk bercerita tentang sejarah Islam. Saya rasa itu satu pendekatan yang kecil yang pakcik dapat adakan. Sebab apa? Pelancong kita pada setiap hari tak kurang daripada pada peringkat sebelum PKP, hampir 1,000 hingga 1,500 orang, tak kurang pada setiap hari. Pakcik pula boleh pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Mandarin lah, apa semua pakcik. Alhamdulillah, memang Alhamdulillah begitu fasih. Jadi pakcik tak ada masalah untuk berkomunikasi dengan dia orang, untuk menerang kepada dia orang tentang kedudukan kita yang sebenar, tentang Islam, tentang gua. Itu saya rasa sebahagian daripada usaha yang telah berjaya kita buat. Di Gua Al-Kahfi, simbolik kepada kedudukan gua dalam sejarah peradaban Islam. Ia juga lambang keazaman teguh Ismail mengerah keringat berpuluh tahun mencantikkannya. Pertama sekali, usaha yang kita buat ni, kita menjaga alam, menghargai orang kata kejadian alam. Yang mana kejadian alam ni sebenarnya kejadian Allah Ta'ala yang harus kita pelihara. Apa yang ada di dalam gua ni, semua kejadian dia tu bukan kejadian satu hari. Jadi pakcik rasa benda ni adalah satu daripada khazanah, satu daripada harta karun yang kita dapat lihat, dan pakcik percaya kita sama-sama kena jaga. Sebab benda ni bukan hak pakcik seorang. Pakcik cuma mengusaha pada peringkat ni, kemudian benda ni akan diteruskan oleh anak pakcik dan akan dinikmati oleh semua masyarakat yang akan datang. Kembali ke Rawang, karyawan yang turut menghasilkan dakwat serta kertas yang mampu bertahan ratusan tahun berkongsi pengalamannya lebih 19 tahun dalam dunia had. Bab tekanan dalam buat kerja ni, bagi saya kan, saya tak pernah rasalah ketekanan. Sebabnya gini, kita ni buat benda-benda had ni, kebanyakannya ayat-ayat Quran. Jadi, tiap kali kita buat, kita baca. Tiap kali kita buat, kita baca. Dan kalau katakan ada klien nak kita pun tak pernah bagi, dia tak pernah bagi deadline dan kita pun tak pernah janji bila boleh siap. Jadi, katakan kita tengah buat lukisan, sela-sela masa kita tu, kita boleh je pergi kebun le, pergi buat kerja lain, benda tak ada stres langsung saya. Sebab tu saya sangat cakap gembira buat benda ni kan, sebab kita buat dengan hati yang ikhlas lah kan. Kalau disebutkan ketinggian nilai tu, kita antara negara yang boleh dikatakan produce artwork yang hebat-hebat lah. Cuma itulah saya kata tadi, kita tak diwar-warkan sangat. Jadi komuniti ini nampak macam tak ada di Malaysia ni. Sedangkan kami ni daripada penulis had, pelukis had kontemporari apa tu semua ni kan, kami bersatu padu mempergiatkan aktiviti-aktiviti untuk kita ketengahkan kepada halayak umum. Bagai artis yang obses dengan seninya, setiap proses karya dari inspirasi idea ke warak mukahar, semuanya dihasilkan oleh Syafiee sendiri.
Jadi bang, mungkin ini memberi kepuasan buat seseorang artis tu kontrol dari awal sampai habis karya. Kalau nak kata kepuasan tu, itu satu tahap lah. Tapi yang paling penting dia proses yang pertama tu, kita dapat menjaga apa dipanggil ni, tertib dia. Dia punya ilmu-ilmu yang daripada apa kaligrafinya, dakwatnya, sehingga kita buat dalam bentuk media yang lain pula, atas canvas, dengan dakwat, dengan color, dengan berus. Jadi kita pelbagaikan seni metod-metodnya. Dari dakwat abang nak buat. Ya. Lepas tu warak mukaha ni pun sendiri abang buat juga. Apa, tak adakah abang rasa macam nak kembangkan sayap tu lagi? Mungkin skalakan, mungkin boleh jual kepada orang ramai dakwat ni. What stopping you? Apa yang menghentikan abang dari buat semua ni? Saya tak pernah berhenti buat. Cumanya kalau kata nak menjadikan dia hebat, terkenal apa tu, rasanya itu bukan kerja saya dah. Saya cuma preserve benda tu dan sentiasa buat, perkenalkan pada orang. Tapi untuk lebih daripada tu, kita serah pada Tuhan lah. Dan sebabnya benda ni kita tak boleh berhenti sampai sini. Jadi kalau kata kita buat tak berjaya, kita kena cari orang baru untuk sambung kita punya usaha. 17 Ramadan 610 Masihi, tarikh keramat baginda Rasulullah menerima kalam Allah Maha Esa. Lebih 1400 tahun kemudian, perjuangan menyebar syiar yang satu diteruskan. Biar tidak didendang, usaha murni Syafi'i dan Ismail pasti meninggalkan jejak yang kekal bertapak sehingga hari kemudian.